Kita sambung video yang keempat. Saya akan buat dengan cepat. Tajuk dia adalah had deria penglihatan. Had deria penglihatan adalah had keupayaan mata untuk melihat objek. Kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil seperti mikroorganisma maupun objek yang terlalu jauh seperti planet Muschari. Had deria penglihatan termasuklah ilusi optik dan juga titik buta. Okey, mari kita buat sedikit aktiviti. Bahagian ini, cikgu guna dulu laser pointer. Kita tengok yang ini dahulu. Garis mana yang lebih panjang? PQ ataupun RS? Okey. Kedua, tompok bulatan di tengah mana yang lebih besar? X atau Y? Dan yang terakhir, adakah sisi segi empat sama itu lurus atau melengkung? Ketiga-tiga ini adalah contoh ilusi optik. Kita tengok jawapannya. Soalan A tadi sebenarnya PQ dan RS adalah sama panjang. Kalau tidak ada gangguan, maka kita boleh nampak bahawa kedua-dua garis ini adalah sama. Ilusi optik berlaku apabila objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Ilusi optik berlaku disebabkan oleh otak tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat oleh mata kerana gangguan sekitar objek. Okey, ada lagi satu contoh di sini. Mari kita tengok. Gambar burung atau perempuan? Okey. Garis lurus kah ataupun menaik menurun? Satu lagi. Ada gambar perempuan di sini atau tidak ada? Sorry. Yang ini pula jambatan atau kapal layar. Okey, kita masuk topik seterusnya. Titik buta. Titik buta ini terletak di betul-betul pada bahagian tengah saraf optik. Okey, ini apabila kita dalam kelas nanti baru cikgu akan ajar, sebab dalam video ini cikgu tidak dapat jelaskan buat demonstrasi berkaitan perkara ini. Okey. Ada juga cara kita untuk mengatasi had deria penglihatan ini. Yang pertama adalah mikroskop imbasan elektron. Kita boleh nampak dengan jelas. Selain daripada mikroskop tadi, kita boleh guna juga mikroskop cahaya. Ini kurang, kita ada di sekolah, ada berada di Makmal, cuma kita belum dapat berjumpa dan kita akan buat demonstrasi berkaitan perkara ini nanti. Kalau mau tengok objek yang jauh pula, kita akan guna binokular, tapi kita anggap dia sebagai teropong. Satu lagi mesin yang membolehkan kita atasi had deria penglihatan adalah mesin sinar X, atau English dia X-ray machine. Okey, satu lagi mesin ultra bunyi, ultrasound mesin. Okey, ada dua jenis kecacatan penglihatan. Yang pertama adalah rabun jauh. Kalau kita rabun jauh, kita tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Objek jauh akan kelihatan kabur kerana imej difokuskan di hadapan retina. Hal ini mungkin disebabkan oleh kanta mata terlalu tebal atau bola mata terlalu panjang.
Cara membetulkannya adalah rabun jauh dapat dibetulkan dengan menggunakan kata cengkung. Kalau kita bandingkan dua gambar ini, kedua-duanya akan menyebabkan image terbentuk betul-betul pada retina. Kecacatan yang kedua pula adalah rabun dekat yang mana tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. Objek dekat kelihatan kabur kerana image difokuskan di bahagian belakang retina. Hal ini mungkin disebabkan oleh kanta mata terlalu nipis atau bobola mata terlalu pendek. Rabun dekat dapat dibetulkan dengan menggunakan kanta cembung. Kita tengok ini di belakang. Tapi ini betul-betul sudah di retina jika ada kanta cembung di hadapan mata. Satu lagi penambahan iaitu astigmatism, iaitu melihat sebagian objek lebih jelas daripada bahagian lain. Hal ini disebabkan oleh permukaan lengkungan kornea atau kanta yang tidak sekata. Mari kita cuba uji mata kita dengan melihat raja 1.23 ini. Adakah anda dapat melihat semua garisan dengan sama jelas? Jika tidak, anda menghadapi astigmatism. Cara membetulkan kecacatan penglihatan ini kita akan gunakan kanta silinder. Sama ada separuh cembung ataupun separuh cekung. Ini mata kabur sebab dia tidak berada di betul-betul pada bahagian retina. Jika berlaku di depan retina, maka ini adalah rabun jauh. Okey, kita pergi yang seterusnya. Haderia pendengaran. Haderia pendengaran adalah had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. Kita hanya dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi daripada julat 20 Hz hingga 20,000 Hz. Telinga kita tidak dapat mengesan bunyi yang berfrekuensi di luar daripada julat frekuensi ini. Julat frekuensi pendengaran seseorang individu adalah berbeza. Apabila usia seseorang makin meningkat, julat frekuensi pendengarannya semakin kecil kerana gegendang telinganya semakin kurang kenyal. Okey. Stetoskop pertama. Apa itu stetoskop? Apa orang ni sedang dengar? Apa dia mau dengar sebenarnya ni? Okey, kita tengok alat seterusnya. Stetoskop pertama dibuat daripada kayu telah dicipta oleh René Lange di Hospital Necker Evan Maldes Paris pada tahun 1816. Ini laguna stetoskop membantu kita untuk mendengar denyutan jantung. Pembesar suara menguatkan bunyi supaya dapat didengar daripada jauh. Kecacatan pendengaran. Kecacatan pendengaran berlaku apabila daya pendengaran seseorang tidak berfungsi dengan sempurna. Kecacatan pendengaran lazimnya disebabkan oleh kerosakan telinga akibat jangkitan mikroorganisma, kecederaan dan proses penuaan atau bunyi kuat yang berlarutan. Kerosakan pada telinga luar dan telinga tengah lazimnya mudah dibetulkan. Tetapi kalau di dalam sedikit sukarlah. Nanti kita akan bincang faktor kecacatan pendengaran. Yang pertama adalah kita tengok di sini berada di tempat persekitaran yang mempunyai bunyi yang kuat macam lapangan terbang, kilang batu dan kuari kah begitu. Kedua pula adalah salur telinga semakin sempit ataupun ada penyakit di dalam dia, jangkitan kulat. Okey, yang ini dia bengkak ni.
biasanya ini disebabkan oleh mikroorganisme. Nanti tingkatan 5 kamu akan belajar. Selain daripada itu, usia juga akan menyebabkan salah satu faktor pendengaran kita kurang jelas. Cara membetulkan kesihatan pendengaran. Gegendang telinga yang pecah dan kerusakan pada osikel pula boleh dibetulkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Kerusakan pada telinga dalam pula lebih sukar untuk dibetulkan. Koklea yang rosak dapat dibetulkan dengan menggunakan implan koklea, dan saraf auditori yang rosak masih tidak dapat dibetulkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Ini bentuk dia, contoh dia. Okey. Jadi jagalah pendengaran, kalau tidak, yang ini cikgu dipahamkan harga ini adalah dalam lebih kurang 1,000 ke 2,000. Sangat-sangat adalah baik jika mengalami masalah pendengaran. Contoh lagi, ini tahun 80-an, 90-an, selepas tahun 2000 dan sekarang ini biasanya guna ini sahaja, kecil sahaja. Maka tamatlah pembelajaran kita pada minggu ini. Pada minggu hadapan kita akan masuk pula pada topik baru, iaitu rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Sekian dan terima kasih.